KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan litulab wal muallimin wa syukran aidan li idha'atil Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ila Najah SPM 2021. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, اليوم معنا اليوم أيمن سفيان أزمان في طريق إلى النجاح SPM 2021. اليوم سندرس المادة. مادتنا اليوم مهارة القرآن. وقبل أن نبدأ ممكن ننظر إلى شخصية ذاتية أستاذنا ضيوفنا اليوم. Sebelum kita mulakan program kita pada hari ini, jom kita saksikan profil guru kita. Alhamdulillah, indana fi studio Ustaz Mumtazan wahya Ustaz Suhaimi. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Ustaz. Ustaz min ayil madrasah Ustaz? Min SMK Agama Kuala Lumpur. Masya-Allah. Mal madda alladhi sanadrusu al-yawm Ustaz? Insya-Allah hazal fas yakni sanadrus Maddah Maharat Al-Quran, insya-Allah. Masya-Allah. Syukran jazilan Ustaz. Qabla an nabda, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini Ustaz, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Insya-Allah. Tafadhal. Tafadhal ya Ustaz. Insya-Allah. Masya Allah. Okey, sebelum kita buat apa-apa Ustaz, kita kenakan cecair pembasmi kuman Ustaz ya. Dan kita sepanjang bersiaran 1 jam ni Ustaz, kita mengenakan pelitup muka Ustaz. Supaya kita dapat mengekang penularan wabak COVID-19. Okey Ustaz, indana soal. Hal hadal maddah sahla atau sa'ba ya Ustaz? Insya-Allah hazal maddah sahlun jiddan. Kerana nahnu ummatul muslimin naqra'ul Quran yaumiyan wa insya-Allah hazal maddah yusa'iduna fi tilawatil Quran, insya-Allah. Okey Ustaz, itu pandangan Ustaz tentang topik kita pada hari ini Ustaz. Maknanya topik ni tak adalah susah sangat. Sebab apa, hari-hari kita membaca ayat suci Quran, betul Ustaz? Ya, betul. Tak kira lah maknya, ayahnya, adik-adik kita di rumah ni kan PKP Ustaz. Mereka sentiasa membacakan Al-Quran. Dan kita nak dengar juga pandangan murid-murid kita Ustaz tentang topik kita pada hari ini. Apa kata, jom Ustaz kita saksikan? InsyaAllah. Alright, jom. Didik TV KPM. Tajuk sifat huruf ni sangat menarik untuk dipelajari kerana satu, ia sangat mudah untuk dipahami bagi pelajar. Yang kedua, pelajar dapat mengenal pasti sifat-sifat huruf dengan lebih tepat. Yang ketiga, pelajar dapat membaca Al-Quran dengan lebih lancar. Tajuk sifat huruf ini sangat menarik dan sangat seronok untuk dipelajari kerana tak kenal maka tak cinta. Bila kita sudah kenal, kita sudah tahu apa perangai setiap satu huruf. Macam kita kenal orang. Okey, huruf ini macam ni, huruf ini macam ni. Nampak? Akan rasa cinta terhadap Al-Quran. Bukan setakat cinta, kita juga akan seronok mempelajari sifat huruf ini. Renungkanlah rakan-rakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum semua. Tajuk sifat huruf ini sangat menarik untuk dipelajari kerana pertama, kita dapat mengetahui teknik-teknik yang betul untuk menyebut sesuatu huruf. Kedua, kita dapat mengetahui tempat keluar makhraj sesuatu huruf. Dan ketiga, kita dapat membezakan huruf yang sama makhrajnya seperti huruf ta dan ta. Dan akhir sekali, kita dapat memperindahkan lagi cara menyebut sesuatu huruf. Wallahu a'lam. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Kalamu Rabbina hidayatuna ata'u Jibrilu ala Rasulina.
Antum ala tariq ila najah SPM 20 wahid wa 20. Ustaz, indana soal Ustaz. Aywa, tafadhal. Mungkin mal fawaid qiraatul Quran Ustaz. Tafadhal. Masya-Allah, hadza soal muhim jiddan. Limaza nahnu ummatan Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna nabiyyana qad unzila ilaihi al-Quran kalamullah. Wal Quran menjadikan hati kita tenang. Sesiapa yang membaca Al-Quran maka sentiasa hidup dia tenang. Apa juga kesusahan yang dihadapi, insya-Allah dia akan tenang. Masya-Allah. Syukran jazilan ya Ustaz. Barakallahu fiik. Madatuna al-yawm hiya al-madah mumti'ah jiddan wa hiya madah maharatul Quran. Wa qabla an nabda mungkin ma'ana al-yawm ba'du asdiqa allati sawfa takunu ma'ana. Kita nak memperkenalkan sahabat-sahabat kita yang akan bersama dengan kita dalam subjek kita pada hari ini. Jom kita berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Adakah mereka dah bersedia? Mana murid-murid kita? Alhamdulillah, indana ba'du asdiqa alladhi takunu ma'ana. Wa qabla an nabda Ustaz, mungkin kita nak mengenali seorang demi seorang pelajar kita pada hari ini. Jadi untuk permulaan ni kita nak berkenalan dengan Ain Syafiqah. Mungkin arraf nafsaki, tafadhali Ain. طبعا أنا اسمي عين شفيقة وعمري 16 سنة أدرس في SMK أجامة كوالالمبور. ما شاء الله، كلام واضح أستاذ، كلام رائع. تفضل في ثاني عندنا رشدة تفضلي، عرف نفسك. ممكن شغل مايك. أوكي. تفضلي. اسمي رشدان عاتية. عمري 16 وأدرس في اوكي وبعدين عندنا نوفل، تفضل يا نوفل. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اسمي أحمد نوفل بن كشف النظير. عمري 16 سنوات وأدرس في المدرسة الثانوية الوطنية الدينية كوالالمبور. ما شاء الله، كلام واضح. شكرا جزيلا، أنتم معنا. وفي بعدين في فرحان، تفضل يا فرحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. اسمي محمد فرحان يمين بن نعيم. عمري 26 وأدرس في SMK أجامة كوالالمبور. ما شاء الله، الله يفتح عليكم يا فرحان. وثم عندنا أروى ياسمين، تفضلي، عرف نفسك. اسمي أروى ياسمين بنت أزمي. ممكن شغل ميكروفون أقرب من ارفع صوتك. اسمي أروى ياسمين. Dekat sikit mikrofon tu. Boleh? Tak apa jelas suaranya. اسمي أروى ياسمين بنت أزمي. Okey. وعمري 16. Ataupun boleh cabut tak? Cabut headphone tu. Mungkin lebih jelas. Okey, cuba. اسمي أروى ياسمين. Okey. عمري 16 سنوات وأدرس في SMK أجامة كوالالمبور. ما شاء الله، شكرا جزيلا ياسمين. وأخيرا في الباقي أستاذ، في الباقي أزري، تفضل يا أزري، ممكن أعرف نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي أزري الكش بن وحيد. عمري 16 وأدرس في SMK أجامة كوالالمبور. ما شاء الله. كيف حالكم أيها الطلاب؟ كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله. الحمد لله بخير. هل أنتم مستعدون أيها الطلاب؟ هل أنتم مستعدون؟ نعم. إذا نعم tunjuk good sikit. Kalau semua okey, tunjuk good. Right Okey, dah bersedia dah dengan kitabnya, dah bersedia dah dengan mushafnya.
Lepas ni Ustaz, kita nak suruh dia mengaji lah Ustaz. Boleh ke Ustaz? Boleh. Maknanya standby je, get ready. Alright. Dan hari ni kita nak belajar subjek Maharatul Quran. Mungkin ada penonton-penonton kita yang baru pertama kali Ustaz dengar ni Maharatul Quran. Sebelum Ustaz memulakan kelas Ustaz, apa kata Ustaz boleh cerita sikit tak? Maharat Quran ni sebenarnya subjek ni belajar pasal apa? Okey. Boleh Ustaz InsyaAllah. Okey, tafadhal ya Ustaz. Anna Maharatul Quran madah khusus khasah li tadris ulumil Quran. Nahnu qad arafna qabla hadza ulumul Quran. Walakin اسم آخر مهارة القرآن. وفي مهارة القرآن موجود التجويد، أدب مع حملة القرآن ورسم القرآن والقراءة وكذلك. Maksudnya ilmu berkaitan dengan Al-Quran Ustaz InsyaAllah. Okey. Wa al-yawm sanadrusu mal maddah al-yawm Ustaz. Okey. InsyaAllah al-yawm nadrus tahta al-mawdu' sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf. Wa fi sifatil huruf insyaAllah nadrus ta'rif lughatan. La budda at-ta'rif lughatan wa ba'din at-ta'rif istilahan. Wa ba'din insyaAllah nadrus mal fa'idah li ta'limi hadzal bab. Wa ba'din kaifiyatu istikhrajiha. Kaifa nurid an nastakhrij sifatul huruf min ayyi harf. Hadza muhim. Wa ikhtilaful ulama fi adadi sifat. Kam ikhtilaf, mungkin kasir atau mungkin wahid isnan. Wa akhir insyaAllah aqsamu as-sifat fi sifatil huruf insyaAllah. Masya-Allah. Hayya bina Ustaz. Hayya bina. Yallah. Yallah insyaAllah. Aywa, at-ta'rif lughatan. Awalan as-sifat jam'u sifah. As-sifat jama' muannas salim wa sifah mufrad. Masalan yakni kalimah muslimat. Hadza yakni muannas jama' muannas salim wa mufraduha muslimah. Muslimah wahid, muslimat kasirah. Wa kazalik. yakni sifat wahid wa sifat kasirah. Hadza yakni min haisu al-lughah. Wa ma makna as-sifat? Hadza muhim jiddan. Ma qama bi syai'i min al-ma'ani. Yakni dia tidak boleh berdiri dengan sendiri ni, dia kena tumpang pada zat. Tu Jadi kalau kita macam kita kata benda ni hitam kan, hitam tu sifat dia, tapi boleh tak dia untuk berada di awal wangan macam tu? Tak boleh Ustaz. Tak boleh. Dia kena berdiri pada sesuatu zat. Itu disebutkan maqama bisyai'i minal ma'ani. Minal ma'ani kena tumpang sesuatu daripada aspek kita boleh iktibarkan dia hitam ke, putih ke, macam itulah kan. Itu sifat daripada sudut bahasa Ustaz. Sudut bahasa. Baik. Toma. Summa yakni sifat ni ada dua jenis hissian, masalan as-sawad wal bayad. Jadi kita boleh kata sifat putih dan hitam ni ialah berbentuk hissian, kita boleh kesan melalui panca indera kita. Dengan mata penglihatan kita kata itu putih, ini hitam. Ataupun kita kata dengan kulit kita kata sejuk. Jadi itu dikatakan hissian. Boleh dikesan melalui panca indera kita yang 5 lah. Okey. Wa fi makan yang akhir yakni maknawiyan. Masalan yakni as-salih, rajulun salih. Lelaki yang soleh, lelaki yang baik. Tu iktibar tu, kita kena iktibar dekat zihin kita, dekat kepala kita, baru kita boleh istilahkan dia baik. Tapi kalau kita lihat dengan mata penglihatan kita nampak kepala dia. Betul. Kan, nampak tangan dia. Jadi nak kata seorang tu baik, jahat, pemurah, bakhil kan. Tu melihat kepada iktibar maknawiyan di sini. Kalau boleh tumbuh tanduk tu senang kita nak tengok Ustaz. Itu senanglah kan. Tentu orang tu jahat Tapi hati-hati, Haji Bakhil, nama dia Haji Bakhil, pakai serban kan, tapi dia kedekut. Alamak, tak boleh lah. Itu maknawiyan. Maknawiyan. Sebab kalau insya-Allah. Jadi hissian tu maknanya kita boleh kesan melalui panca indera. Tengok Haji Bakhil tu kita kata masya-Allah soleh, tapi bila tengok sifat dia masya-Allah maknawiyan. Hadza bakhlun jiddan. Masya-Allah. Okey Ustaz, itu daripada sudut ta'rif lughatan. Baik. Itu kalau kita nak faham sifat ini daripada sudut lughahnya, apa yang kita boleh nampak lah Ustaz. Betul. Okey, baik. Sekarang ni kita nak tengok daripada sudut istilahan Ustaz. Baik. Okey, tafadhal.
Baik, istilahan, apa maksud istilah? Ta'rifus sifat istilahan. Kita kena faham betul-betul ini adalah ta'rif yang diletakkan oleh ulama. Sangat muhim jiddan, amru muhim jiddan la budda 'ala tullab an yahfazha. Kena jaga betul-betul ta'rif istilah ni. Ni buku teks Ni buku teks. Buku teks. Ni buku teks, dan kita kata sesuatu ta'rif segi istilah tu dia bersifat jami' dan mani'. Dia menghimpunkan semua yang berkaitan dan dia menghalang apa yang tiada kaitan. Jadi kita kena faham betul-betul. Baik, di sana ada 2 poin. Poin yang pertama ialah apa yang dikatakan sifat ialah kaifiyatun aridah lil harfi, iaitu sesuatu bentuk yang datang kepada huruf. Macam mana bentuk tu datang pada huruf? Ketika bila? Inda husulihi fil makhraj. Ketika kita cuba menuturkan huruf tersebut di makhrajnya sendiri. Kena faham betul-betul. Jadi ayuhat tullab al-kiram, okey, urid annakum tafhamuna jayidan hadza ta'rif istilahan. Okey, kaifiyatun aridah lil harf inda husulihi fil makhraj. Masalan yakni najid fi hadzal fasl, masalan harfu fa. Okey, fi fasl sabiq kita dah belajar bagaimana nak tuturkan fa ni kan. Baik, jadi dia punya makhraj dia di mana? Daiman kita dah belajar yang lepas macam mana? Saya cuba Ustaz. Boleh. Di syafatain Ustaz. Fi syafatain huruf Betul af ke? Sikit lagi. Sikit lagi Ustaz. Sikit lagi. Mungkin murid kita boleh bantu. Saya nak minta bantuan Ain Syafiqah lah Ustaz. Ya. Boleh ke? Tafadhali. Fi syafatain. Ya. Okey, huruf fa makhraj dia di Ain, silakan Ain. Silakan Ain. Syafatain Ustaz. Cuba buat ni. Cuba buat contoh ni. Contoh. Af. Okey, apa yang bertemu apa? Gigi kacip bertemu dengan bibir bawah. Masya-Allah, tabarakallah. Hadza yakni jawab sahih. Sahih. Okey Ustaz. Fi as-sanaya auliya al-atraf. Okey. Bertemu dengan syafah as-sufla yang di bawah ni. Okey, af. Ustaz. Okey. Wa iza nuntik hadzal harf af. Maza yakni najid? Ada hawa Ustaz. Hawa sah. Okey, al-hawa al-ulama yaqul al-hams. Hams. Okey. Af. Kalau kita letak tangan di depan ni, kita akan rasa dia punya ada angin. Dia ada angin. Gigi atas bertemu dengan bibir bawah Ustaz. Itu makhraj dia. Okey. Kita nak belajar hari ni adalah sifat dia. Sifat. Apa sifat dia? Okey, tadi ada Aiman dah jawab, iaitu af, iaitu keluarnya angin. Jadi Ustaz nak pakai ni, Ustaz tak rasa, tapi murid-murid yang di rumah boleh buat, cuba buat af, letak tangan di mulut lah. Ada tak rasa angin? Af. Ada Okey. Kalau angin banyak sangat mungkin dia tak ada gigi lah. Tu hati-hati Itu masalah juga tu. Tu masalah. Tak masalah kita kena belajar. Tapi yang penting boleh juga boleh, lah. Boleh. Yang penting baca Quran insya-Allah Baik. Dan dia bunyi dia terlepas tak? Terlepas ataupun kita nak sebut fa. Kita boleh sebut huruf tu lama. Fa. Kan? Jadi udara terlepas dan bunyi pun terlepas. Ini dua sifat je lah saya datangkan contoh untuk fa. Banyak lagi. Cuba kita bezakan dengan satu huruf lagi. Okey. Huruf ka ni. Baik. Kalau huruf ka ni, kita matikan dia. Di mana makhraj dia? Mungkin kita minta bantuan. Ahadum minkum. Tafadhal. Mungkin Naufal nak cuba. InsyaAllah Naufal. Silakan. Di mana makhraj huruf kaf? Silakan. Di al-lisan Ustaz. Al-lisan minta. Betul, al-lisan. Al-lisan di tengah-tengah. Di pangkal lidah. Di pangkal lidah, betul lah. Bertemu dengan lelangit sebelah langit sebelah atas. Jadi di sini sinilah bertemu dia tu. Kita tak nak bincang makhraj. Ni fi al-fasl ini makhraj yang kita dah belajar. Jadi penonton di rumah, murid-murid boleh search dekat YouTube tu. Betul, kita dah masuk kat situ. Baik, jadi kaf ni kita nak cari sifat dia. Jom kita cuba test, letak tangan di depan. Masing-masing buat. Ustaz nak yang di rumah tu pun buatlah walaupun Ustaz tak nampak. Cuba buat. Betul. Ak. Baik. Udara terlepas tak?
Dia macam tak berapa terlepas Ustaz. Tapi ada Dia tak? sikit-sikit lah. Okey. Jadi dia masih lagi hams. Oh. Okey, sekarang ni bunyi dia terlepas tak? Bunyi dia dia macam tengah-tengah Ustaz, tak apa-apa nak terlepas sangat. Okey, jadi kita kata dia tersekat. Okey, baik Ustaz. Kita sambung lepas ni boleh Ustaz? Boleh insya-Allah. Okey, para penonton jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan bertamu lagi. Ibqu ma'ana Tariq ila Najah SPM 20 Wahid wa 20. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan min jadid ila barnamij Tariq ila Najah SPM 20 Wahid wa 20. Okey Ustaz, ana asif ya Ustaz. عندنا سؤال. أيوة. ما الفوائد إذا درسنا اليوم في الموضوع ماذا أستاذ؟ Sifat huruf. صفة الحروف. ما الفوائد؟ Okey. تفضل يا أستاذ. InsyaAllah, Alhamdulillah. Hunaka as-salasah al-fawaid. Okey, awalan yakni tamyiz. Okey, nurid an tamyiz bainal harf khususan fi al-ahraf mushtarika fi makhraj wahid. Masalan huruf ta wa ta. Ta, ta, dal. Okey, makhraj wahid. Hujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Satu tempat kita kata satu makhraj tapi ada 3 huruf. Ataupun kita kata hari itu 1 ibu 3 anak. 1 ibu 3 anak. Kembar tu. Okey. Jadi kembar tu walaupun dia 1 ibu, perangai lain-lain. Betul Ustaz. Jadi kita belajar sifat. Sifat, nama pun sebut sifat. Sifat ni orang Melayu kata sebut perangai lah. Jadi nak kenal perangai setiap huruf tu supaya kita dapat membezakan huruf ta, apa beza dia dengan ta. Ta, apa beza dengan dal. Dal, apa beza dia dengan ta tadi. Semua ada sifat berbeza. Ada berbeza. Hari tu pun dengan Dak Aiman pun dah cuba kan. Betul Ustaz. Dah makan ke? Dah. Dah. Orang Arab kan dia hulur sedikit kan. Beza Ustaz. Beza, memang beza. Orang Arab sebut-sebut kat orang sebelah. Betul. Baik. Yang kedua kita nak tahu tafriq bainal huruf al-qawiyah wa dhaifah. Okey, ada sebahagian huruf ni dia kuat dia banyak. Nanti kita akan belajar. Dan ada sebahagian huruf dhaif, sifat-sifat yang lemah tu lebih banyak berbanding sifat yang kuat. Hatta ada huruf yang langsung tak ada sifat kuat, dia sifat lemah aja semua. Jadi kita nak belajar. Baik. Tu kan. Jadi kita belajar. Lebih-lebih kita orang Melayu lah baca Quran kan. Kita pergi ke negara Arab. Macam Dayang Aiman ke Jordan, saya ke Mesir kan. Kita dengar orang Arab tu sebut sedap dah. Dia sembang kat pasar pun sedap lahjah dia. Kita boleh beza antara huruf sad dengan dengan sin. Kan? Ta dengan ta. Dia sebut selamba je tapi ta, ta, beza. Za, za, beza. Macam contoh kalau nama Ain Syafiqah Ustaz Masya Allah. dia tak panggil Pika. Dia tak panggil Pika. Dia panggil Syafiqah. Masya sedap Allah. Ustaz Sedap telinga tu jadi kan. Tu. Okey Ustaz. Okey, suka Ain Syafiqah di rumah tu Saja usik dia dapat muka dia ketat sangat tu. Yelah. Okey. Baik, yang ketiga kita nak kenal at-tahsin fi nutqil hurufil hijaiyah. Kita nak memperbaiki, memperhalusi lidah kita. Kita ni makan sambal belacan. Orang Arab makan keju masam kan. Lain Tak kira terpoyak lagi tu. Tak terpoyak lagi, tak kira ikan patin dekat Pahang tu kan. Jadi lain macam-macam lidah kita ni. Jadi kita nak belajar ni sebab kita nak memperbetulkan bacaan kita segi huruf hijaiyah dan kita boleh baca Quran dengan terbaik. Okey. Baik, ikhtilaful ulama fi adadis sifat. Okey, hunaka yakni awalan Ibnul Jazari kata 17. Tak apa, kita sekali lalu je Baik. kita nak tahu sahaja. Kemudian Abu Muhammad Al-Qaisi, ni ulama besar ni, dia kata 44 sifat huruf. Ni kalau ngaji 44 ni rasanya 3 minggu tak habis lagi kan. Kan? Lama sangat tu. Okey, yang kata Al-Barkawi ni pun ulama terkenal dalam tajwid iaitu 14. Tu 14 wal akharun 20. InsyaAllah fi mahar Al-Quran dalam buku teks kita belajar yang kita ambil yang ishrun sifat. Ya. Okey. Baik. Maksudnya yang kita belajar ni 20 Ustaz. 20. Okey. Okey. Kemudian kita lihat pada aqsam sifatil huruf. Baik, ini kena faham betul-betul Hunaka yakni ada 2. Yang pertama az-zatiyah, sifat yang semula jadi ada pada dia. Yang kedua ialah al-aradiyah, sifat yang mendatang. Baik.
Tu kan. Jadi sifat macam contoh macam blazer ni kan. Contoh sifat zatiah dia hitam. Tapi sifat yang mendatang mungkin nanti ada tergores ke. Jadi kita kata tercala. Tercala tu sifat yang mendatang lah selepas dia terlanggar kat mana-mana kan. Jadi kena pandai beza. Baik, huruf-huruf dalam Quran pun ada. Okey, kita lihat. Apa dia maksudkan dengan sifat zatiah, iaitu tazimul harf la tufariquhu abadan, langsung tidak boleh berpisah dengan huruf tersebut. Apa contoh nanti? Okey, lepas ni kita cerita. Okey, al-aradiyah pula ialah yang tidak melazimi huruf, ada di sebahagian keadaan dan tidak ada di sebahagian keadaan yang lain. Contoh dia pada zatiah ialah sifat al-jahru wal isti'la. Okey, kita ambil isti'la, huruf-huruf yang menuntut ketinggian. Qaf, ta, itu qalqalah. Isti'la khussadaqtin kidh, kha, sa, dot, ra, ta, za. Kita sebut pun dia menuntut ketinggian kan. Qa tak sama dengan ka. Tak sama. Okey. Sa dengan sa lain. Sa. Isti'la menuntut ketinggian. Itu sifat sejati dia. Baik. Manakala yang sifat al-aradiyah, masalan tafkhimur ra, menebalkan ra di setengah tempat dan menipiskan ra di sebahagian tempat. Perasan tak ra yang berbaris atas? Dia boleh jadi tebal, dia boleh jadi nipis betul. Jadi ra baris atas kita kata baris atas tafkhim, tebal. Okey. Manakala ra baris bawah ri kita sebut nipis. Takhfif Tarqiq. Tarqiq. Jadi sekejap ra ni, sekejap tebal, sekejap nipis. Mengikut keadaan dia, itu kita sebutkan as-sifat al-aradiyah. Muhim jiddan murid faham hazal aqsam sifatil huruf. Okey, insya-Allah. Baik. Okey, Ustaz. Okey, kita nak pergi contoh kepada kita nak kesan. Sesuatu huruf tu berada di mana. Okey, contoh kita letak huruf ra lah. Ni kira level Ustaz Yang kuat, yang sederhana dan yang lemah. Ya. Okey. Okey, boleh kita terus. Silakan Ustaz. Okey. Okey, huruf ra. Saya letak huruf ra lah. Okey. Minta maaf lah comel sangat huruf dia ni. Baik. Jadi cuba Da'i Aiman dengan pelajar lah. Da'i Aiman lah, halang dah ada kat sini kan. Okey, huruf dia huruf hams ke huruf al-jahr? Huruf hams dia terkandung dalam fahathahu syakhsun sakat. Ada tak huruf ra? Saya rasa Ustaz jahar Ustaz. Jahar, okey. Sebab tak dekat sini kan. Okey, kita bulat sini. Okey. Ni cara nak kesan dia. Cara dia. Okey. Dia huruf syiddah ke tawassut ke ar-rakhawah? Saya rasa Ustaz syiddah Ustaz. Tengok je ra, huruf ra. Ada pada Ajid Qatin Bakat ke Lin Omar? Ada Lin Omar Ustaz. Lin Omar. Maka dia tawassut. Tawassut. Okey. Okey. Contoh ra isti'la ke istifal? Isti'la ni. Saya rasa yang pertama Ustaz. Kalau isti'la dia tak ada ra. Dia tak ada ra. Khussadaqtin kith tak ada ra. Itu cara kita nak tengok Ustaz. Kalau macam tu saya ambil istifal. Istifal. Okey. Okey. Kemudian dia itbaq ke infitah? Infitah Ustaz. Infitah. Pandai dah, laju dah tu kan. Baru belajar ni alhamdulillah. Tu tak cuba lagi murid di rumah tu kan. Nanti malulah saya dengan murid-murid ni, nanti dia gelakkan saya Ustaz. Baik. Kemudian izlaq ke ismat? Kalau saya rasa Ustaz, saya rasa ismat Ustaz. Dia izlaq. Bukan Ustaz. Izlaq. Izlaq sebab ni far min lub okey Ustaz. Jadi kita dapat kesan bahawasanya dalam huruf ra ni, dalam sifat qawiyah dia ada berapa? Qawiyah ada satu. Tawassut ada satu juga Ustaz. Satu. Okey, sifat yang lemah ada tiga. Tiga lawan satu siapa menang? 3 menang Ustaz. Jadi kita kata ra tu sifat yang dhaifah. Walaupun mungkin dia tidaklah terlalu lemah sebab dia ada qawiyah lagi. Okey. Tu cara nak kesan dia. Itu cara kita nak tahu cara sifat dia Ustaz. Baik. Itu boleh. Untuk huruf ra Ustaz. Huruf ra. Sebab huruf ra ni kadang-kadang orang salah, kadang-kadang tertebal lah. Patutnya nipis dia pergi tebal Ustaz. Okey, baik. Seterusnya Ustaz. Okey, jadi ni nak kata ni adalah kaifiyatu istikhrajiha. Kita nak kenal, kita nak buat keluar sifat yang ada pada sesuatu huruf. Baik. Jadi kita ambil huruf ra tadi, kita tak payahlah fikir termenung 2-3 hari apa sifat dia, tak perlu. Tengok je kitab. Hams ulama dah garis dah bagi panduan. Ada tak dalam hams? Tak ada. Okey, pergi pada al-jahr.
Jadi begitu je kita buat untuk keluarkan sifat-sifat. Macam mana kita nak istikhrajkan dia tu? Betul. Sifat tu daripada perkataan tersebut, Ustaz. Betul. Okey, baik. Jadi ini kena hati-hati Ini sebenarnya adalah sifat ada lawan. Baru bahagian lahadid, sifat yang ada lawan. Hams lawan dia jahr, isti'la lawan dia istifal, sampailah ke bawah. Okey, cuba ni kita dah bentang pada sifat yang lahadid. Cuba kita bentangkan dia dengan sifat yang laisa lahadid, sifat yang tak ada lawan. Okey, adakah di sifat as-safir huruf ra tadi? Tak ada. Tak ada, Ustaz. Tak ada. Kemudian qalqalah. Qalqalah pun tak ada. Tak ada. Jadi penonton di rumah pun boleh teka kan. Alhamdulillah, pandai belajar. Kemudian huruf lin pun tak ada, Ustaz. Okey. Al-inhiraf lam dengan ra. Ada, Ustaz. Ada. Jom kita bulatkan. Right. Okey. Kemudian takrir. Ada. Takrir ada, Ustaz? Ada. Banyak sifat huruf ra ni rupanya. Kemudian at-tafashi huruf shin. Fashi tak ada. Dia ada. Kemudian last kali istitalah. Istitalah tak ada juga. Tak ada juga. Jadi dia ada dua lah, Ustaz. Ada dua di laisa lahadid, dia ada dua. Untuk di lahadid tadi dia ada jahru al-izlaq tu. Jadi inilah cara untuk kita mengesan sesuatu sifat bagi sesuatu huruf. Okey. Okey. Jadi baik. Boleh itu maknanya tu untuk huruf ra, Ustaz. Maknanya okay. kalau berdasarkan soalan yang boleh ditanyakan, mungkin dia suruh istikhraj harf ra min kalimah yang diberikan. Betul. Okay. Jadi pelajar kena buat latihan lah. Satu nak tak nak dia kena ingat lah huruf sofir apa dia. Baik. Huruf tafasyir istilah ni semua kena hafal lah. InsyaAllah ni fi fasli sabiq, insyaAllah kita akan hurai satu-satu. Cantik, Ustaz. Hari ni nak kenal je dulu macam mana nak kenal ta'arif dia, nak kenal dia punya aksam dia. Okey. Boleh kita terus lagi, Ustaz? Baik. Sekarang ni saya nak pergi pada ujian secara spontan lah. Cantik. Okey, ngam Da'i Aiman dengan murid di rumah ni. Okey, cuba buat huruf fa dengan huruf ba. Fa dengan huruf ba Da'i Aiman ambil fa sahaja. Saya ambil fa saja. Okey, baik, Ustaz. Yang grup lelaki buat ba. Huruf grup perempuan buat jim. Cantik. Kita nak tengok siapa menang lah. Biasa, Ustaz, kalau untuk soalan ni sementara murid-murid kita sedang buat latihan ni, Ustaz, apa kata kita berehat seketika? Boleh. Kita bagi can mereka buat soalan ni dulu, Ustaz. Sebab nampak muka dah berkerut dah, Ustaz. Baik, kita berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana. Ibqu ma'ana Tariq ila Najah SPM 20 Wahid 20. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Antum ma'ana Tariq ila Najah SPM 20 Wahid 20. Okey, Ustaz, kita dah berikan latihan kepada murid-murid kita. Dah bersedia untuk menjawab soalan. Murid-murid boleh angkat tangan siapa yang dah siap. Dah siap dah. Siapa dah siap, cuba angkat tangan sikit. Nak tengok siapa yang dah siap. Semua takutlah nak angkat tangan, Ustaz. Sebab takut kena jawab. Ya kan, takut Okey. Air macam malu-malu je nak angkat, Ustaz. Tak apa, Ustaz. Mereka malu-malu, mereka tak boleh lari juga. Yelah, betul tu. Apa kata, Ustaz, kita nak pilih siapa untuk menjawab soalan ni, Ustaz? Kita minta pada mungkin ladies first. Ladies first. Okey. Siapa dulu, Ustaz? Kita ada Arwah, kita ada Ain, kita ada Rushda. Ambil je Arwah Yasmin. Okey, Arwah Yasmin, tafadhali. Okey, dia dah bersedia. Okey, huruf ba tadi Betul huruf ba Huruf ba. Ke jim? Jim. Jim. Okey, marah dia ke. Ustaz okay, tanya lain keluar soalan lain Okey, kita tengok huruf jim Okey, untuk bahagian qawi terlebih dahulu. Okey. Dah ada dia punya jawapan. Senang. Silakan. Kan okey, cubalah tanpa lihat skrin ustaz ni kan. Cuba teka apa dia. Huruf lahadid. Lahadid dekat ad-dhaifah. Okey. Al-jahru. Lepas tu dekat al-qawiyah. Al-shiddah. Lepas tu dekat al-dhaifah al-istifal. Lepas tu dekat al-dhaifah lagi al-infitah.
Dan sekali dekat Al-Dha'ifah Al-Ismat. Okey. Okey, betul Untuk mutawazinah ada tak? Mutawazinah tak ada. Saja test. Okey, untuk al-qawiyah? Al-Qawiyah ada 1. Okey, cantik. Ustaz, kita nak bagi berapa markah ni, Ustaz? Okey, kalau ikut pemarkahan sini ada 5 jawapan. 5 jawapan? Paling kurang 5 markah lah. 5 markah. 5 markah. Okey, tadi kita dah test yang perempuan, Ustaz. Ya. Apa kata kita test abang-abang handsome kita ni, Ustaz? Okey. Untuk huruf fa ke ba, Ustaz? Ya, betul. Huruf ba. Huruf ba. Huruf Okey, ba. tafadhal. Okey, silakan. Azri Al-Kish. Okey, Azri, silakan. Tadi perempuan dah 5 markah lah ni. Lelaki biasa 10, Ustaz. Silakan. Untuk huruf ba dekat Al-Dha'ifah Al-Jahru 1. Okey. Lepas tu dekat Asyiddah Al-Qawiyah Asyiddah. Lepas tu Al-Dha'ifah Al-Istifal. Okey. Al-Dha'ifah lagi sekali Al-Infitah. Akhir sekali Al-Qawiyah Al-Idlaq. Idlaq. Okey, Ustaz. Yang untuk lelaki pula macam mana markahnya tu, Ustaz? Okey, markah dia sama menunjukkan mereka ni sama tandingannya. Sama hebat, sama belajar hebat sekali terus masuk. Itu hebatnya pelajar kita ni. Okey, kita bagi 5 markah 5 juga, markah Ustaz. juga, Okey, baik. Yang terakhir, Ustaz, kita ada huruf fa. Huruf fa. Fa ni nak suruh siapa, Ustaz? Okey, fa ni Ustaz minta Rusda. Okey, Rusda. Silakan. Okey, Rusda boleh? Okay. Silakan. Untuk huruf fa. Okey. Huruf fa. Fa. Kejap Fa. Apa tu nama? Boleh. Tak apalah, Ustaz. Saya bantu dia, Ustaz. Saya bantu dia. Mungkin gangguan internet. Sebab saya ni biasa hero, Ustaz. Untuk menyelamatkan wanita-wanita di luar sana. Lelaki sejati. Okey, minta maaf, Ustaz. Okey, pertama sekali untuk sebab dia fa, Ustaz. Ustaz dah sebut tadi kalau fa dia ada keluar angin, Ustaz. Ustaz ada pesan dekat kita tadi Hamas. Okey. Hams. Macam mana sebut? Hams. Al-Hams. Okey. Yang keduanya untuk bahagian qawi, Ustaz. Kita ada idlaq. Ada izlaq. Kita ada idlaq. Dan untuk mutawazinah tak ada, Ustaz. Tak ada. Dan untuk bahagian dha'ifah kita ada rakhawah. Yang kedua istilaf. Dan yang ketiga kita ada infitah. Al-istifal dengan al-infitah. Ya, Ustaz. Berapa markah untuk saya, Ustaz? Dia sama markah, 5 juga, markah. Cuma saya nak tambah markah bonus sebab Dayang belajar sekali dia dah pandai dah. Ada bonus, Ustaz. Ya, memang bonus dia saya tak tahu nak bagi berapa. Masya-Allah. Okey. Saya bukan apa, Ustaz. Saya bagilah markah saya tu kepada Rashda, Ustaz. Amin. Okey, baik. Maknanya, Ustaz, huruf-huruf yang kita buat pada hari ini, Ustaz, adakah semua huruf perlu kita tahu berkaitan dengan sifat-sifat seperti yang dibahagikan ni, Ustaz? Ya, semua huruf. Semua huruf. Satu persatu. Bagus tak bagus orang Qori ni ialah dia tahu huruf tu apa sifat-sifat dia, daripada alif, dia. Ya, daripada alif. Itu yang terbaik lah. Jadi maknanya murid-murid perlu membuat latihan pada setiap huruf. Ya. Untuk memasukkan ke bahagian qawi, mutawazinah dengan al-dha'ifah. Ya, betul. Okey, baik, Ustaz. Ini kita harapkan semua pelajar dah maklum tentang jawapannya. Dan apa kata, Ustaz, kita cuba soalan-soalan lain lagi, Ustaz? Boleh? Tafadhal. Okey, kita cuba test soalan yang biasa keluar. Contoh kita pergi pada soalan ta'rif. Ini favourite, Ustaz? Favourite memang. Mana pun kita memang belajar ta'rif tu wajib lah. Hafal tu. Ini kita kena ambil bulat-bulat dalam buku teks, Ustaz. Betul. Kita tak boleh reka lah. Okey. Silakan. Soalan dia kita kata uzkur ataupun bayin. Ikutlah. Isyrah ke waddih ke. Okey. Di sini uzkur ta'rif sifatil huruf lughatan. Baik. Siapa nak cuba tu? Siapa nak cuba silakan. Okey, ni dah ada hafal ni, Ustaz. Ni awal-awal dah ada dah ni. Okey, silakan. Sila angkat tangan. Saya. Okey. Dia nak balas dendam balik. Silakan. Untuk lurah sifat jam'u sifat. Okey. Wahia ma qama bi syai'in minal ma.
ma'ani Mhm. hissiyan kana kaswat wal ayat au ma'nawiyan. Mhm. Okey. Okey. Kasilah wal fasqa. 4 benda. Okey. Okey, Ustaz. Macam mana Ustaz? Okey. Betul tak apa yang diceritakan tadi tu? Okey, dan Aiman dengan At-Tullab Al-Kiram, insya-Allah. Okey. Hazal yang ni kita nak tahu soalan dia. Okey, jadi soalan dia kata sifat huruf segi bahasa Oh. Dalam buku teks panjang sebenarnya ayat-ayat panjang. Baik. Saya cerakinkan benda ni jadi bahagian senang mudah pelajar nak ingat Mhm. Jadi dia dapat jawab. Sebab apa? Sebab kita dah pecahkan dia Kepada 4 bahagian. kepada 4 bahagian. Pertama ingat dulu sifat jamak sifah. Okey. Bagus dia dah jawab. Kemudian dia kata maqama bi syai'in minal ma'ni. Ni inti dia. Dia bersandar pada zat tu Ustaz. Ya, ini inti dia, nak kenal dia. Hissian dengan maknawian ni dia contoh dia. Okey. Jadi dia dah bagi 4 jawapan pada kita. Okey, kalau saya sebagai guru, saya letak sini 2 markah. Maka untuk 4 poin ni setiap satunya jatuh 0.5 markah. Oh, okey. Penting ni. Ni kita kata 0.5. Dah jadi 1.5. Dia jawab lengkap jadi 2 markah. 2 markah. 2 markah lengkap untuk lughatan. Okey. Tu boleh je dia nak datang maknawian seperti bakhil tadi ke. Contoh tu terpulang sebab terlampau luas kan. Betul. Okey. Maknanya terpulang lah sama ada mungkin dia nak tanya istilah ataupun lughatan Ustaz Ya. Oh, okey. Okey. Lihat pula pada soalan istilahan. Okey, biasa istilahan ni dipanjang sikit Oh. Okey, cuba pelajar. Okey, silakan. Siapa dia? Volunteer. Farhan nak cuba Farhan. Farhan. Okey, silakan. Lama dah dia tunggu tu. تعريف في اصطلاحا كيفية عارضة للحروف عند حصوله في المخرج من جهر ورخوة وما أشبه ذلك. Okey. Okey, betul. Terima kasih. Okey. Dia jawab sempurna sebab pada slide yang kita tunjukkan Fisabik kita ada 2 poin yang panjang Okey. Okey, jadi kita kata sini letak 3 markah. Maka setiap satu tu jatuh pada 1 markah. 1 markah. Contoh tadi dia kata rakhawah al-jahru tu jadi 1 markah. Oh, penting tu. jugalah contoh tu Ustaz. Okey. Jadi pelajar semua kena faham betul-betul berapa markah yang diletakkan untuk setiap soalan. Maka kalau dia letak 3, makna paling kurang dia nak 3 poin. Baik. Termasuk dengan contoh dia sekali. Bila kita cerakinkan Ustaz, dia lebih mudah Lebih mudah. Okey Ustaz, kita nak cuba soalan berikutnya Ustaz. Okey, boleh. Okey, mal faidah fi ma'rifati sifati huruf udhkuris 9 minha. Oh, nak 2 dia je? nak 2 saja. Nak 2 saja. Baik, siapa nak cuba? Tafadhal. Okey. Azri ke, Naufal ke? Siapa yang belum lagi? Arwah? Silakan terus. Silakan. Okey, baik Ustaz. Saya bagi 1 dulu Ustaz. Okey. Saya bagi 1 dulu. Faedahnya yang pertama Ustaz, tamayyuz Ustaz Tamayyuz maknanya hati-hati jangan jadi mumayyiz pula. Jangan jadi mumayyiz Ustaz. Mumayyiz pula. Sama juga tu. Okey, mungkin murid kita boleh teruskan lagi. Okey, silakan siapa? Okey, kita nak minta Azri lah. Azri, tolong Azri, boleh? Okey, silakan. Apakah faedah kita mempelajari sifat huruf ni? Silakan. Yang kedua at-tafriq bainal huruf al-qawiyyah wa dhaifah. Ustaz, jawapannya tu nampak panjang Ustaz Ya, betul. Adakah kita boleh bagi jawapannya tu macam saya sebutkan tadi, tamayyuz sahaja? Tamyiz saja ataupun perlu kepada penerangan Ustaz? Okey. Katakan doa iman tu soalan penting Okey, bagus soalan tu sangat membantu pelajar. Okey, dia letak 4 markah di sini Okey. Okey. Bila Daiman meletakkan at-tamyiz sahaja, dia punya ibu perkataan tu satu. Okey. Huraian di bawah dia bainal hurufil mustadikah fi makhrajin wahidin. 1 markah. Oh, begitu Ustaz? Tu. Baik. Kemudian pelajar kita dia jawab at-tafriq bainal hurufil qawiyah wa dhaifah. Jadi 1 markah, 1 markah jadi 4 markah. Jadi kalau kata begitu dia akan jadi kurang lah. Jadi hati-hati. Jadi soalan Daiman membantu pelajar sebenarnya. Bagus. Okey, maknanya Ustaz, dia bergantung kepada markah ke macam mana Ustaz?
Ya, bergantung pada markah. Baik. Jadi kat sini kita dah boleh collect 4 markah dah. Ui, besar tu Ustaz. Besar. Okey, baik. Ustaz, kita nak cuba untuk soalan berikutnya boleh Ustaz? Okey, sebelum tu saya nak yang lebih suspend lagi lah, lebih susah sikit. Okey, sebelum saya nak pesan, katakan dia minta 2 Okey. Apa jadi kalau pelajar dia datangkan 3 faedah tu? Oh, rajin sangat ni. Rajin sangat. Maknanya bagus dia. Okey. Jadi segi aspek pemarkahan, markah tu lebih terjamin. Anda kata dia jawab 3, mungkin salah satu tu tersalah. Okey. Mungkin dia letak tadi at-tajwid ke kan? Sebab sini at-tamyiz, at-tafriq, at-tahsin, tiba-tiba dia terlupa, dia ingat at-tajwid je. At-tajwid. Mungkin at-tafsir ke. Dia letak. Jadi satu tu boleh diignorkan oleh pemeriksa. Okey. Maka 2 tu membantu untuk soalan ni. Baik. Okey Ustaz. Syukran jazilan Ustaz. Wa qabla an nantahi hal indaka ayu nasiha khususan litulab SPM 20 wahid wa 20. Tafadhal ya Ustaz. Arju annakum antadrusu hazihil maddah durusan jayidan lianna hazal maddah tusa'iduna fi tilawatil Quran jayidan wa mutafawwiqan. Okey, di dalamnya ada ilmu-ilmu yang membantu kita untuk membaca Al-Quran dengan baik. Selagi kita rapat dengan Al-Quran, insya-Allah Allah Taala permudahkan segala urusan kita. Insya-Allah belajar sungguh-sungguh. Adu'u lakum bitaufiq wan najah fi SPM. InsyaAllah. Okey, baik. Syukran jazilan Ustaz. Selepas ini Ustaz, kita ada sahabat kita, Akmal Nazri ni, dia sebenarnya dia nak datang sini awal tadi. Kita nak minta dia baca Quran. Sebab muka handsome ni biasanya baca Quran sedap. Oh ya, alhamdulillah. Tapi Ustaz dia selepas ini. Sebab dia ada satu subjek berkaitan dengan kerja paip Ustaz. Lukisan perpaipan. Lebih kurang macam tu lah Ustaz. Hebat dia. Boleh baca Quran pula lepas tu. Lepas tu Ustaz. Sambil dia baiki tu boleh baca Quran. Okey, baik Ustaz. Kita nak ucapkan terima kasih. Taib, syukran jazilan li Ustaz ala kull bayan allati tuqaddimuha al-yawm. Wa kadzalika syukran li tullab ala musyarakatikum fi hadha barnamij. Syukran jazilan dan kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang menonton kita pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Saufa naltaqi fi halaqat qadimah. Saya Aiman Sufyan. Selepas ini kita akan bersama dengan Akmal Nazri. Kita berakhir di sini dalam Tariq ila Najah SPM 20 wahid wa 20. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Subjek maharat Al-Quran perlu dikuasai oleh setiap pelajar kerana ianya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Sebagai seorang Muslim, belajar dan mengajarkan Al-Quran sangat dituntut. Justeru, dalami sifat huruf bagi meningkatkan mutu bacaan dari sehari ke sehari. Selamat belajar dan selamat beramal. Assalamualaikum. Bagi saya sebagai seorang ibu, subjek maharat Al-Quran sangat penting kepada anak-anak supaya anak-anak dapat mengetahui lebih mendalam lagi tentang Al-Quran. Anak-anak juga dapat mengetahui hukum-hukum tajwid dengan betul serta melatih anak-anak untuk menyebut huruf Al-Quran dengan tepat. Wallahu alam. Selamat belajar.